Cikgu tengah korek buah kelapa. Gini. Allah, bagas dia lah. Okey, jom layan video part 3. Indeks tingkatan 3 bab 1. Alright, kita kembali lagi dalam indeks bab 1 tingkatan 3 bahagian yang ketiga. Jadi hari ini kita nak sambung pembelajaran kita pada video yang lepas. Diharap video-video yang lepas belajar dan lihat supaya lebih faham untuk video kali ini. Tapi sebelum kita masuk pada pembelajaran dalam video ini, saya nak ulas sikit lah berkenaan dengan video yang awal tadi. Agaknya kenapa air kelapa yang saya minum dulu waktu saya korek-korek tu, dia meletup secara tiba-tiba. Untuk pengetahuan anda, air kelapa tu dia memang dalam dia tu ada gas. Semakin tua air kelapa tu semakin dia bergas lah. Jadi kelapa yang saya minum tu dia memang dah tua sikit lah. Kalau tengok warna oren-oren kan, sebab itu je rezeki yang saya ada ketika itu. Jadi boleh minum, tak ada masalah. Cuma dia macam pedas-pedas sikit, ada gas. Kerana kandungan elektrolit dia lebih tinggi berbanding dengan kandungan elektrolit kelapa muda yang hijau tu. Baiklah, jom kita masuk pembelajaran bagi bahagian yang ketiga. Diharap video yang lepas tengok dan terus kita masuk soalan pada nombor 13. Permudahkan yang berikut. Jadi soalan nombor 1, 3 kuasa 2 darab dengan 7 kuasa 3 dalam kurungan kuasa 2 bahagi dengan 7 kuasa 4. Macam mana kita nak selesai? Kita guna hukum indeks yang kita dah belajar pada kelas yang lepas, pada video yang lepas, iaitu kita selesaikan, kita tulis dulu 3 kuasa 2 darab dengan 7. Ni 3 darab 2, 6. Macam ni kita buat operasi darab. Jadi indeksnya operasi darab, 7 kuasa 4 kita kekalkan. Jadi 3 ni kita boleh selesai. Kita tak boleh selesaikan bersama 7 kerana asasnya yang berbeza. Tetapi 7 dengan 7 di bawah ini boleh diselesaikan. Bila kita tengok pecahan macam ni, maksudnya dia adalah operasi bahagi. Jadi bila operasi bahagi, dia punya indeks tu mestilah tolak. Jadi 3 kuasa 2 darab dengan 7. 6 tolak 4. Jadi jawapannya adalah 3 kuasa 2 darab 7 kuasa 2. Ini jawapan akhirnya. Bila kita tengok contoh yang kedua, diberi 2A kuasa 3, B kuasa 4 dalam kurungan nombor 5 ni, kuasa 5, 2A kuasa 6B. Macam mana kita nak selesaikan? Cara untuk selesaikan adalah dengan kita kembangkan kuasa 5 ini dalam, dan kita kena darabkan dia dengan indeks-indeks yang di dalam kurungan ni. Jadi 2 ni tak ada kuasa, maka kita tahu dia adalah kuasa 1. Jadi 2, 5 darab 1. Ni saya tulis ya. Saya tambah. Supaya nampak kan. 5 darab 1, 2 kuasa 5 lah. A kita 3 darab dengan 5, 15. B kita 4 darab 5, 20. Bahagi dengan 2 A kuasa 6 B. Ini saya salin balik kat bawah ni. Kemudian macam saya tengok sini, macam saya buat tadi yang sebelumnya ni, bila kita buat pecahan maksudnya operasi tu bahagi. Jadi kita kena tolak lah nombor indeksnya. Jadi 2 ini 5 kita kena tolak dengan 1. Kenapa? Kita tolak dia punya asas yang sama, 5 tolak 1. Ini tak ada kuasa, maka dia maksudnya kuasa 1. 5 tolak 1 A 15 tolak 6. B pula 20 tolak 1. Jadi kita dapat 5 tolak 1, 4. A kita 9. B kita 19. Jadi 2 kuasa 4 kita boleh selesaikan guna kalkulator. 2 kuasa 4. Kuasa kau tekan simbol macam ni, macam gunung ni.
Kita dapat 16. A kuasa 9, B kuasa 19. Alright. Jom kita tengok soalan yang ketiga. Diberi soalan ni adalah permudahkan juga sambungan yang tadi. 3E kuasa 2, F kuasa 3 dalam kurungan 2 darab 2EF dalam kurungan 4 bahagi dengan 12E kuasa 6F. Baiklah, kalau keluar soalan panjang macam ni, memang ada setengah pelajar dia dah start confused. Yelah, ada nombor besar, ada nombor kecil, ada huruf, ada nombor. Jadi, kita selesaikan step by step. Kita buat belah atas dululah. Belah bawah tu nanti kejap. Kita buat atas dulu. Yang mana 2 ni kita kembangkan dengan semua nombor indeksnya. Itulah. Bila dah macam-macam macam ni, kecil, besar, huruf, nombor, kita pun pening Bukan kamu je. Yang mengajar pun lebih kurang. Jadi, 3 kuasa 2 E. 3 kuasa tu kenapa tahu? 2 darab 1 ni. Okay, ni dia tak ada kuasa. Jadi, kuasanya 1. 2 darab 1, 2. E 2 ni 2 darab 2, 4. Dan juga F, 3 darab 2, 6. Darab dengan 2 kuasa 4. 2 darab 1, 2 darab 1 pula. 4 darab 1, 4. E 4 darab 1, 4. F kita 4 darab 1, 4. Ni 2 kuasa 4, E kuasa 4, F kuasa 4. Baiklah. Dan yang per ni kita tulis tapi kita salin je lah. Kita salin dulu. Jangan selesaikan lagi. Kita salin dulu. Kita buat step by step. Kemudian, alright. Kita tengok dia punya ini 3 kuasa 2 dengan 2 kuasa 2 dengan 12 ni. Kita boleh settle dekat dalam satu kurungan. 3 kuasa 2 darab 2 kuasa 4 bahagi dengan 12. 12 tu 12 kuasa 1. Tak payahlah tulis. Ini kita settle dulu. Pap. Ini nombor-nombor ni. Okay. Jadi yang asas dia ni, EF ni, kita tulis kat sebelah dia. Okay, kita kutip dulu. Dia punya nombor. Indeksnya 4, ni darab kan? 4 tambah 4, per ni kita buat tolak bahagi tolak 6. 4 tambah 4 tolak 6. Yang F pula 6 tambah 4 tolak 1. Okay. Jadi dari sini kita boleh selesaikan 3 kuasa 2, 9. Darab dengan 2 kuasa 4, 16. Kenapa saya tahu 16 pula ni? Sebab kat sini tadi dah buat 2 kuasa 4 ni. Ini soalan yang lepas kan? Tulis 16. Okay. 2 kuasa 4, 16. Saya tulis sini. Per 12. Dan selesaikan ni. 4 tambah 4 tolak 6. Kita dapat E kuasa 2. Dan F kita 6 tambah 4, 10 tolak 1, 9. Kita selesaikan yang ni. Set ni kita selesaikan. Last sekali kita dapat, saya sambung sini tau. Jom kita nak kira dapat berapa lah tu. 9 darab 16 bahagi dengan 12. Tu dah saya dapat 12. 12, nampak? 12. Jadi saya tulis sini 12. E kuasa 2. F kuasa 9. Okey, jadi bila soalan macam ni memanglah banyak yang keliru lah sebab ada nombor kecil, nombor besar, ada huruf lagi, ada lagi operasi darab, ada operasi bahagi, confused kan? Jadi buat step by step, selesaikan dulu yang ni. Okey, salin balik. Kemudian dah selesai, dah dapat kuasa dia, nombor kuasanya semua tu. Dan ambil nombor dekat hadapan tu, kita kumpulkan setempat. Jadi yang asas dia tu, kita buatlah operasi tambah atau tolak. Dan selesaikan, hati-hati tekan kalkulator. Kita dapat jawapannya. Alright, jom saya nak tunjuk lagi law baru. Banyaknya law undang-undang baru dekat dalam indeks ni. Memang banyak undang-undang di dalam tajuk ni. Okay. Jadi
Kalau kita nampak A kuasa negatif N, sebenarnya kita boleh tukar dia dalam bentuk pecahan. Maksudnya 1 per A. Contohlah saya bagi kat sini contoh. A kuasa negatif 2. So maksudnya kita punya tulisan tu nanti akan dapat 1 per A kuasa 2. Negatif maksudnya dia duduk di bawah. Contoh lain, atau contoh lain saya tulis, saya nak bagi K lah. K kuasa negatif 5. Kalau kita nak tulis benda ni maksudnya duduknya di bawah. K kuasa 5. Dia duduk di bawah. Negatif maksudnya dia duduk pecahan tapi duduk belah bawah. Baiklah, contoh yang kedua, kalau kita tengok A per B dalam kurungan negatif N, sebenarnya sama juga dengan B per A kuasa N. Jadi contohnya, saya beri kat sini, kita bagi 5 per 4 dalam kurungan, saya cakap kat sini, negatif 2. Jadi kita boleh buat kat sini, tukar dia 4 per 5 kuasa 2. Kita boleh terbalikkan dia macam tu. Ataupun kalau kita buat dalam bentuk huruf lah kan. Huruf kita ambil M per N kuasa negatif 3. Jadi kalau kita nak terbalikkan, kita boleh dapat N per M kuasa 3. Kita boleh terbalikkan. Dia ada hukum dia macam tu. Jadi yang ni kita dah belajar tadi kan. A kuasa A kalau tak ada simbol maksudnya A kuasa 1. Kalau A kuasa kosong sama dengan 1. Yang ni kita dah tahu dah berdasarkan video yang lepas saya dah bagi tahu benda ni. Baiklah, jom kita tengok satu contoh. Satu contoh soalan mudah berkenaan dengan law ni. Dia cakap, nyatakan setiap berikut dalam bentuk indeks negatif. Jadi kalau tengok macam ni kita nak jadi indeks negatif ni. Okey, kalau negatif ingat, pecahan macam ni kita boleh jadi negatif. Yang mana dia akan jadi 5 negatif 2. 5 negatif 2 sebab kita bawa naik atas, dia akan jadi negatif 2. Jadi kalau 5 negatif 2 ni nak tukar pecahan, dia akan jadi macam ni. Dia boleh tukar-tukar begini bentuknya. Jadi kalau kita nak 3 kuasa 12, kita nak tukarkan dia dalam bentuk indeks negatif. Kita boleh letak dia di bawah. Macam mana tu? Jadi 1 per 13 negatif 12. Kita boleh tukar dalam bentuk indeks negatif. Maksudnya ada simbol negatif dekat dalam bersama tu nombor yang lepas kita ubah membentuk indeks negatif tu. Seterusnya yang terakhir adalah 2 per 5 kuasa 4. Yang ni dia pakai law yang kita baru belajar tadi tu, yang ni. Ya, yang ni. Jadi kalau kita nak tukarkan nilai ini kepada negatif, kita hanya terbalikkan sajalah. Terbalikkan nilai tersebut, yang mana yang 5 duduk atas, 2 duduk bawah, dia akan jadi kat sini kuasa dia negatif 4. Ini adalah contoh-contoh bagaimana kita nak tukar nombor itu dalam bentuk indeks negatif. Dan saya juga nak terbalikkan macam mana kita nak tukar indeks negatif ni kepada indeks yang positif. Saya buat keadaan terbalik supaya kamu boleh pandai menggunakan hukum indeks itu. Kalau 4 negatif 3, kita nak tukar dalam keadaan indeks yang positif. Senang je lah. Kita akan dapat 1 per 4 kuasa 3. Positif kan? Jadi kalau kita ada 2S negatif 5, kita nak tukarkan kepada keadaan indeks yang positif, kita tulis 2 per S kuasa 5. S tu duduk bawah. Sebab negatif 5 ni milik S. Jadi S tu kena duduk bawah, dia akan jadi positif. Dan last sekali, kita akan dapat 5 kuasa 2. Macam ni. Kuasa 2 nak jadikan dia positif, jadi 5 kuasa 2.
Baiklah, saya rasa sampai sini saja dulu. Saya ada ceritakan macam mana kita nak permudahkan. Soalan tu saya bagi dalam 3. Betul, saya masuk lagi hukum indeks. Macam mana nak tukar kepada indeks positif, indeks negatif. Nantikan tajuk indeks bahagian yang keempat. Tu dia banyak bahagian dalam tajuk indeks ni. Bahagian keempat. Indeks ni memang banyak law. Dan soalan dia pun agak mengelirukan. Jadi saya pecahkan banyak sikit video. Saya tak nak panjang sangat satu video, nanti keliru. Nantikan video yang seterusnya. Saya akan masuk bahagian 4. Dan soalan akan semakin lama semakin mencabar. Harap fahamkan dulu dia punya law dalam indeks ini. Dan salah silap saya minta maaf ya. Saya ni manusia biasa. Terima kasih bersama dengan Cikgu Aisyah Channel. Boleh follow saya punya Telegram. Alright, jangan lupa ulang kaji. Jumpa lagi. Bye-bye.